Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Ahmad Zamri Mansur, pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan yang saya hormati sahabat-sahabat kumpulan kami, rakan-rakan seperjuangan, guru-guru, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan satu isu dalam pendidikan, iaitu cambaran penggunaan ICT dalam kalangan guru. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang seramai 5 orang, iaitu saya Muhammad Taufik bin Mazlan, Ustazah Maria Ulfa binti Muhammad Zajuli, Ustaz Muhammad Al-Hafiz bin Kamarul Bahrin, Ustazah Rohayu binti Rusli, dan Ustazah Naziratul Afifah binti Zainuddin. Dalam pembincangan isu ini, kami membahagikan topik kepada 9 topik, iaitu pengenalan, dasar-dasar berkaitan, sorotan literatur, isu-isu berdasarkan temubual di sekolah, implikasi dan cadangan penyelesaian, cadangan kajian lanjut, rumusan, rujukan dan lampiran. Kita pergi kepada perkara pertama, iaitu pengenalan. Murid pada abad ke-21 diberikan kemahiran melengkapkan diri mereka dengan maklumat, media dan teknologi, terutamanya teknologi digital dan ICT, bagi tujuan mengoptimumkan bakat dan kemahiran mereka. Kemajuan teknologi mampu merangsang pembelajaran lebih berkesan serta memberikan dimensi pembelajaran kendiri. Guru dan murid perlu mendakapi perintegrasian kemahiran teknologi ke dalam konteks pembelajaran kerana mempunyai potensi untuk mencetuskan pemikiran kreatif, inovatif dan positif semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kaedah pembelajaran perlu diintegrasi dengan kemahiran maklumat, media dan teknologi supaya tidak membosankan. Kaedah menerangkan, memberi kalimat, membentangkan, menjelaskan semua atau memberitahu tidak lagi relevan pada masa kini kerana murid tidak lagi mahu sekadar mendengar sahaja. Okey, yang kedua adalah dasar-dasar berkaitan. PPPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu Blueprint 2013-2025 yang memberi tumpuan kepada pembelajaran abad ke-21 serta idea berkaitan peranan guru sebagai pemulaktara. PPPM telah mengeluarkan garis panduan dan matlamat yang perlu dicapai dalam pendidikan Malaysia. Yang kedua, KSSR. PPM telah melancarkan reformasi kurikulum melalui pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah sejak tahun 2011. Kurikulum standard ini kemudian ditambah baik dengan pelaksana KSSR semakan bermula tahun 2017. Kurikulum baru ini memberi tumpuan pada aspek-aspek kemahiran dan kompetensi yang boleh memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Dan yang ketiga adalah kemahiran guru. KPM menggalakkan para guru mengambil inisiatif dalam pembangunan kendiri bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikan amalan pengakaran baru yang mampu memenuhi keperluan abad ke-21 seperti yang dinyatakan dalam Blueprint 2013 hingga 2025. Sekian saya serahkan kepada sahabat saya yang saya kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita teruskan dengan sorotan literatur ataupun kajian yang lepas berkaitan dengan cabaran penggunaan ICT di kalangan guru. Yang pertama sekali pada tahun 2016, kajian yang dijalankan oleh Talik Kordi, anak perempuan bin Laden, menyatakan masalah kekurangan komputer di sekolah menghadkan aktiviti bersama pelajar. Jadi terdapatnya kekurangan komputer manakala pelajar dan komputer tidak mempunyai kuantiti yang seragam
Jadi mengahadkan ataupun menyebabkan aktiviti pelajar agak terbatas kerana komputer yang kurang manakala pelajarnya agak ramai. Kemudian seterusnya yang kedua, Nur Azlan Ahmad Zanzali, yang ni saya minta maaf sebab tak dinyatakan tahun artikel tersebut, hanya disebutkan tajuk, kemudian daripada universiti dan juga nama penulis artikel, yang menyatakan ada sebahagian topik penggunaan ICT tidak membantu kaedah chalk and talk lebih berkesan. Jadi maksudnya dinyatakan dalam artikel tersebut, beliau menyatakan seorang pengajar itu lebih merasakan apa ni, feeling lah apabila menggunakan kaedah chalk and talk, sebab bagi mereka lebih berkesan, lebih terasa apabila mengajar menggunakan kaedah chalk and talk berbanding dengan menggunakan kaedah ICT ataupun teknologi. Seterusnya pada tahun 2018, artikel yang ditulis oleh Nuriana Muhammad Nur menyatakan keperluan perkekasan, perisian, internet dan alat bantu mengajar dalam bentuk audio, visual dan grafik memerlukan kepada sejumlah peruntukan yang besar. Manakala peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan ataupun agensi-agensi yang berkaitan tidak terlalu besar kepada sekolah-sekolah. Jadi ini merupakan satu kekangan ataupun halangan kepada sekolah-sekolah atau kepada guru untuk memperluaskan penggunaan ICT di kalangan pelajar. Manakala yang seterusnya, pada tahun 2021, Nurhan binti Muhammad Nasir menyatakan terdapat guru kurang mahir untuk mengakses Delima, Zoom dan juga Google Meet, khususnya kepada guru-guru yang berumur ataupun berusia lah, yang agak kurang mahir dengan teknologi maklumat. Jadi guru-guru yang muda mungkin agak lajulah untuk penggunaan ICT dan sebagainya. Jadi ini agak satu cabaran lah untuk guru yang berusia untuk belajar benda yang baru bagi mereka. Manakala pada tahun 2022, Khairil Bili Munusami menyatakan sikap sebahagian para guru yang masih menggunakan cara pengajaran tradisional seperti yang dinyatakan tadi, iaitu chalk and talk lah, menggunakan cara yang lama berbanding dengan kaedah yang terbaru, iaitu penggunaan ICT ataupun penggunaan media pada masa sekarang ini. Pada tahun 2022 juga, Jelia Nicholas Batan menyatakan guru mempunyai tugas yang sedia ada yang menyukarkan mereka untuk mempelbagaikan kaedah pembelajaran. Jadi guru ni terdapatnya berbagai-bagai jawatan, berbagai tugasan di sekolah. Kemudian nak buat pula lagi aktiviti, nak sediakan PowerPoint dan sebagainya lah yang berkaitan dengan ICT. Ini merupakan satu cabaran dan juga satu kerja tambahan bagi mereka berbanding dengan tugasan-tugasan ataupun cara pengajaran yang sebelum ini. Bagi setiap, ini bukan melibatkan semua guru lah ataupun semua tenaga pengajar. Mungkin ada sebahagian yang sudah biasa dengan teknologi maklumat, tapi sebahagian yang lain merupakan merasakan penggunaan ICT ini merupakan satu cabaran ataupun halangan. Terutama sekali benda itu merupakan baru bagi mereka yang kurang biasa dengan penggunaan ICT. Saya teruskan dengan sahabat yang seterusnya. Terima kasih sahabat saya, Ustaz Hafiz. Baiklah, saya teruskan lagi dengan isu-isu berdasarkan temu bual di sekolah. Satu kajian melalui kaedah temu bual telah dilaksanakan ke atas 6 orang responden di sekolah, dan daripada temu bual itu ada 3 isu utama yang diperkatakan, iaitu pertamanya adalah kemahiran ICT, kurang integrasi dalam PDP serta kemudahan dan prasarana. Baik, isu pertama kemahiran ICT, seperti yang telah disebutkan oleh sahabat saya tadi, di mana terdapat sorotan literature yang mengatakan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru agak kurang ya, dan satu penulisan ilmiah juga, Imran Ismet pada tahun 2000 mengatakan sebanyak 81% guru mengaku tidak memanfaatkan kelebihan ICT dalam aktiviti PDP
Bahkan di kalangan guru-guru yang telah mendapat kursus sekolah bestari juga kurang daripada 50% yang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Baik, kemahiran ICT di sini berdasarkan temu bual, guru-guru mengatakan mereka kurang mahir kemahiran terkini. Maksudnya kemahiran yang mereka sedia ada seperti Word, PowerPoint yang basic ada, namun kemahiran terkini seperti Excel, format Excel, video editing, design, hinggalah yang latest saya tanya tentang chat GPT dan juga AI masih belum dikuasai lah. Maksudnya benda tu masih lagi baru. Itu kemahiran terkini dan mereka hanya memiliki kemahiran asas. Dia menjadi satu perbezaan juga, guru-guru muda banyak menguasai kemahiran terkini manakala guru-guru yang veteran pada mereka cukup sekadar mereka menguasai kemahiran asas. Okey, baik. Yang kedua adalah kurang integrasi dalam PDP. Saya mendapat maklum balas daripada temu bual bersama rakan guru. Maksud mereka kurang integrasi dalam PDP ni, ada beberapa subjek yang pada pendapat guru tersebut tidak memerlukan penggunaan ICT. Sebagai contohnya, subjek agama yang memerlukan hafazan, jadi mereka lebih mementingkan penggunaan chalk and talk seperti yang sahabat saya sebutkan sebentar tadi lah. Tidak memerlukan penggunaan ICT. Dan juga mereka tidak menggunakan dalam bilik darjah kerana pada mereka penerangan melalui lisan itu lebih penting, terutama dalam bahasa Arab. Perlu menerangkan maksud kepada murid dan sebagainya. Ini antara isu kedua. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat, adalah kemudahan dan prasarana. Iaitu kalau kita nak sebutkan di sini adalah kemudahan di bilik darjah. Tidak semua bilik darjah mempunyai smart TV sebagai contohnya, salah satu daripada bahan ICT. Dan guru-guru juga ada menyebut bahawa tidak semua guru mempunyai LCD, projector, iaitu bahan ICT, dan mereka keadaan ini membuatkan mereka terbantut. Mereka nak tayang PowerPoint dalam kelas tapi tak ada LCD dan terpaksa berebut dengan LCD yang disediakan oleh panitia, maka menghalang keinginan mereka. Okay. Dan pemilikan kemudahan itu saya maksudkan di sini apabila guru-guru sebut tidak semua guru mempunyai LCD. Tidak semua guru mempunyai alat-alat teknologi yang canggih. Jadi ini adalah isu-isu yang menjadi cabaran penggunaan ICT dalam kalangan guru di sekolah. Baik, saya teruskan lagi dengan implikasi dan cabaran penyelesaian. Okey, implikasi kita tampilkan di sini ada 4 perkara, iaitu PDPC tidak menarik, kualiti guru, perkembangan murid dan pencapaian sekolah. Baik, PDPC tidak menarik. Mengikut kajian Syed Ismail dan Ahmad Subki pada tahun 2010 mengatakan kemajuan penggunaan media elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran boleh menjadikan persekitaran pembelajaran di sekolah lebih canggih, futuristik dan sesuai dengan perubahan era teknologi maklumat. Oleh itu, jika PDPC itu tidak menarik, maka ia turut memberi kesan kepada penguasaan pembelajaran oleh murid. Okay. Baik, implikasi kedua adalah kualiti guru. Kualiti guru saya maksudkan di sini adalah dari sudut guru itu sendiri untuk mengembangkan kemahiran dalam bidang perguruan. Apatah lagi, Kementerian Pendidikan Malaysia juga tidak ketinggalan dalam telah memperkenalkan pelbagai inovasi teknologi di sekolah. Malah KPM serta beberapa badan pendidikan juga telah menggalakkan guru-guru kita ni terlibat dalam inovasi. Dan penghasilan inovasi juga salah satu subtema yang sering dianjurkan oleh penganjur adalah penggunaan teknologi dalam PDPC. Baik, implikasi yang ketiga adalah perkembangan murid, iaitu jika murid itu lebih terdedah kepada ICT, maka ia memberi peluang kepada mereka untuk lebih menguasai pembelajaran dan pengajaran. Malah murid itu sendiri selain daripada menguasai pembelajaran dan pengajaran, mereka juga turut mendapat pengalaman menggunakan bahan-bahan ICT.
yang dibawa oleh guru ke dalam bilik darjah. Baik, seterusnya adalah pencapaian sekolah. Sebab kita sistem pendidikan negara bergerak seiring dengan perkembangan teknologi. Jika sekolah itu mempunyai guru-guru yang mahir dalam ICT, maka ia turut menyumbang kepada pencapaian sekolah. Baik, itu adalah implikasi. Kemudian kita lihat kepada cadangan penyelesaian. Di sini saya paparkan 3 cadangan penyelesaian daripada implikasi tersebut. Pertama adalah kursus kemahiran ICT yang mana tadi saya sebut di peringkat awal kajian oleh Imran Ismet bahawa hanya 81% guru mengaku tidak memanfaatkan kelebihan ICT dalam PDP. Jadi sebenarnya ia boleh menjadi satu galakan agar guru menambah kursus kemahiran ICT. Bukan setakat yang disediakan oleh pihak sekolah, bahkan guru itu sendiri mencari kursus-kursus di luar untuk menambah kemahiran mereka. Yang kedua adalah cadangan penyelesaian mentor-mentee. Mentor-mentee, jika selalu kita mendengar guru senior akan membimbing guru junior. Dalam kepakaran ICT pula, kita perlu memanfaatkan kemahiran guru-guru muda sebagai mentor dan guru-guru yang veteran ini sebagai mentee. Dan cadangan penyelesaian ketiga daripada implikasi tersebut adalah galakan daripada pihak pentadbiran sekolah itu sendiri berkaitan dengan penggunaan ICT oleh guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, saya teruskan dengan sahabat saya yang seterusnya. Baik, saya teruskan dengan cadangan kajian lanjut. Berdasarkan dapatan-dapatan kajian yang kami telah lakukan, jadi kita boleh lihat langkah bagi mengatasi tahap penguasaan guru dalam penggunaan ICT adalah guru itu perlu menyertai kursus-kursus yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang telah disebutkan tadi. Banyak kursus-kursus yang telah disediakan seperti D5 yang telah menyediakan aplikasi gamifikasi yang boleh dimanfaatkan dan seterusnya webinar, wacana ilmu yang terdapat di dalam SPL KPM dan sebagainya. Yang kedua, langkah yang Kementerian Pendidikan Malaysia boleh ambil bagi mengatasi masalah beban guru adalah dengan memperbanyak jawatan pembantu tadbir di sekolah. Jadi, kerja-kerja pengkeranian dapat dikurangkan dan guru boleh fokus kepada pengajaran dan pembelajaran murid. Dan seterusnya, penyelidik juga ingin mengemukakan beberapa cadangan yang dilihat wajar untuk dilaksanakan sebagai kajian lanjut, iaitu sejauh mana penggunaan ICT dapat meningkatkan pembelajaran dan kefahaman murid. Dan yang kedua, kajian berbentuk tinjauan juga boleh dilaksanakan mengenai strategi pengajaran guru selain menggunakan ICT dalam memastikan murid dapat mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran. Jadi saya serahkan kepada sahabat yang seterusnya. Baik, terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang rumusan berkaitan dengan tajuk yang kami bincangkan, iaitu guru seharusnya berkemahiran dalam mengendalikan kemudahan ICT yang telah disediakan di sekolah. Jadi guru seharusnya profesional dan peka terhadap segala perkembangan dalam bidang pendidikan. Seterusnya, guru juga perlu berperanan untuk memastikan cara penyampaian pengajaran kepada murid atau pelajar mestilah seiring dengan kemodenan negara kita, iaitu sekarang ni kita berada dalam abad ke-21. Jadi guru yang efisien sentiasa bersedia untuk belajar dan memperkemaskan cara gaya pedagogi untuk menarik minat murid atau pelajar untuk terus belajar dengan rasa seronok dan menggembirakan hati mereka. Selaras dengan saranan yang diperkenalkan oleh KPM, iaitu PPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013, maaf ya, saya 2013 hingga 2025, guru sebagai pengguna cara yang bertumpu ke arah pembelajaran abad 21.
Kemudian KSSR iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah pada tahun 2011. Kemudian kemahiran guru untuk meningkatkan diri terhadap corak pedagogi yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran. Jadi secara keseluruhannya guru mestilah sentiasa berperanan kepada murid-murid untuk memperkemaskan diri mereka supaya dapat mendidik anak-anak murid ke arah yang lebih efisien. Okey. Seterusnya ini adalah rujukan yang telah kami dapati, iaitu Nuriati Abdul Rashid Bon Fong Ying Sharifah Fakriyah Said Ahmad 2017, Siri Pendidikan Guru, Murid dan Pembelajaran. Nur Azlin Muhammad Rushdin dan Siti Rohaimah Ali, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 23 hingga 24 November 2019. Norehan binti Muhammad Nasir, Mahaliza binti Mansur 2021. Cabaran guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Suatu pemerhatian awal Malaysia Journal of Social Science and Humanist MJSS Williams 6, Yusuf 7, muka surat 416 hingga 421 2021, dan Angeline Nichols Button Khairul Jamaluddin 2022, cabaran mengaplikasi kaedah pembelajaran di sekolah luar bandar semasa pandemik COVID-19 dari perspektif guru, jurnal dunia pendidikan dan seterusnya. Ya, ini ada lampiran-lampiran yang kami sertakan berdasarkan kepada pendapatan yang kami kaji. Itu saja daripada kumpulan kami, pembentangan untuk kumpulan kami, iaitu cabaran guru pada masa ini. Terima kasih.